Sebelah 45, kita sepatutnya habis sebelah 55. Saya nak bagi keadilan pada semua panel untuk bercakap. Kalau terlajuk sikit lebih ke 12, tak apa? Boleh? Tuan-tuan, selamat datang ke Kelantan. Ginilah TPA Kelantan. Kalau ilmu, tak ada masalah tak? Kalau K-pop, sadaqallahul azim. Ustaz Fatul Bari banyak utang lagi. Tolong selesaikan hutang Ustaz Farid. Saya nak tolong Ustaz Fatul, silakan. Tuan-tuan, tolong bagi perhatian untuk Ustaz Fatul Bari. Walau apa jawapan dia, kita bagi perhatian. Boleh? Silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Terima kasih kepada yang bertanya tadi juga. Saya cuma nak sambung balik soalan-soalan yang saya tertinggal sebentar tadi. Banyak perkara sebenarnya mungkin saya tak sempat nak jawab keseluruhan, mungkin sebahagian besar daripadanya insya-Allah. Soalan yang ditujukan tadi berkenaan dengan pemimpin yang arah rakyat undi UMNO, adakah perlu taat atau tidak? Saya katakan, saya tetap dengan prinsip seperti yang disebutkan tadi, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling layak untuk kita pilih dan lantik jadi pemimpin adalah yang paling kuat dan yang paling amanah. Maka saya, tuan-tuan, bagi ruang untuk Ustaz Fatul menjawab. Okey, Ustaz, silakan. Jadi Ustaz, yang paling kuat adalah yang paling kuat dan juga amanah. Maka saya melihat hal ini Al-Quran mengajar kita memilih individu, merujuk kepada individu, bukan merujuk kepada parti politik tertentu. Walau bagaimanapun apa yang disebut oleh Dr. Fadli sebentar tadi berkenaan dengan yang memerintah adalah parti. Yang memerintah adalah parti, bukan individu. Kerana itu mungkin bagi pendapat beliau perlu memilih parti. Tapi saya katakan, kalau keadaan seperti ini berterusan, lama kelamaan parti tersebut dia takkan jadi satu parti yang mantap. Mengapa? Dia tidak mendidik ahlinya untuk memilih dan melantik orang yang benar-benar berkaliber dan berkualiti, orang yang benar-benar kuat lagi amanah. Jadi kalau sekiranya parti itu memberikan garis panduan yang jelas, pilih orang yang kuat lagi amanah, maka sudah semestinya ia akan menghasilkan parti yang berkualiti. Jadi saya katakan di sini, secara adilnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kelemahan dan kekurangan ada kepada kedua-dua belah pihak. Ada yang baik dan ada yang buruk. Cuma persoalannya sekarang ini bagaimana kita nak perbetulkan kelemahan, kekurangan tersebut, kesalahan tersebut, dan nak memperbaiki kepada hal yang lebih baik. Itu saja perbincangan kita. Saya hairan apabila Al-Fadil Dr. Fadli sebentar tadi menyebut bahawasanya apa yang beliau katakan sebentar tadi tentang isu terlupa tadi. Terganggu sikit. Allah. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, hubung kaitnya dengan apa yang saya sampaikan. Saya kira sangat jelas. Topik tajuk kita pada hari ini PRU 13 Hala Tuju Islam. Jadi saya memulakan mukaddimah saya dengan hal ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Islam. Ayat Al-Quran tersebut sangat jelas kepentingan, tanggungjawab, tujuan diutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar bertujuan untuk menzahirkan Islam. Saya kira sangat jelas. Wallahu alam, mungkin beliau dengar atau tidak hadis yang saya bacakan tadi. Bahkan ayat yang Dr. Fadli bacakan tadi sebenarnya telah menyokong hadis yang saya bacakan. Hadis Irbad ibn Sariyah berkenaan dengan perselisihan, berkenaan dengan perpecahan hadis Abu Hurairah. Sataftariqu ummati, dan saya telah menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar didik kita langkah untuk bersatu. Kata Nabi, ma ana alaihi al-yawmu ashabi, apa yang aku berpijak di atasnya pada hari ini dan para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata putus Nabi, segala bentuk perpecahan, segala bentuk perselisihan adalah kembali merujuk kepada Nabi, bukan kepada parti, bukan kepada UMNO, bukan kepada PAS. Penyelesaiannya datang daripada Islam. Setuju atau tidak? Okey, next. Sidang hadirin. Okey, next soalan. Kemudian tentang